diajak kembali Syaban menanti dan Ramadan dirindu. Jadi sedikit mengenal pada Ustaz Fahmi, beliau salah seorang daripada selebriti TV Hijrah dan juga dijemput oleh Hakim. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan mendengar sedikit sebanyak dalam ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz, insyaAllah. Namun ini akan bersama saya menjemput dan bersama Al-Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa rzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia, rahmat, riayah, inayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan anggota-anggota kita, kaki kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan ibadah yang pertama akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaumul hisab, di hari perhitungan, hari mahsyar, perkumpulan kita yang akan menentukan tempat kedudukan kita yang kekal abadi. Perkara pertama yang akan ditanya adalah salat. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan sebentar tadi secara berjemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah. Tamu-tamunya, tajuk yang diberikan untuk kita bincangkan pada malam ini adalah tentang Rejab kembali, Syaban dinanti, dan juga Abu Ramadan. Ala kulli hal, 3 bulan yang kita sebutkan kita berada di dalamnya adalah merupakan countdown kita menuju kepada Ramadan. Dan bulan yang kita berada sekarang adalah bulan Rajab, salah satu daripada bulan hurum, bulan haram yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya, mudah-mudahan kita dapat berkat daripada bacaan Al-Quran insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat ke-36 bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang berada dalam ketentuan Allah di Lauh Mahfuz. Pada hari dia menjadikan langit-langit dan bumi, antaranya di sana ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka jangan kamu menzalimi diri kamu di dalamnya, yakni di dalam bulan-bulan haram, bulan tersebut. Perangilah orang-orang kafir keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah
disebutkan bulan hurum, 4 bulan haram yang disebutkan adalah 3 bulan yang rapat-rapat dan 1 bulan yang berasingan. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan yang rapat-rapat. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 dalam kalender Hijri. Dan ada 1 bulan yang terasing, iaitu Rajab. Pada 4 bulan ini, inilah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di kalangan bulan-bulan yang lain, di mana di sana ada perbahasan ulama yang menyebut, misalnya adalah daripada Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, ada 2 pandangan yang menyebutkan tentang bulan haram ini. Yang pertama adalah kerana bulan tersebut diharamkan peperangan, diharamkan berlakunya pembunuhan. Maka sebenarnya daripada zaman dahulu lagi orang-orang jahiliyah juga tak meyakini di zaman waktu sebelum daripada diutuskan Nabi SAW pun mereka dah meyakini di bulan-bulan haram ini tidak berlaku peperangan. Maka mereka sendiri pun memuliakan bulan tersebut. Kebetulan pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga bulan itu, seperti mana juga apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Yang kedua disebutkan adalah dinamakan bulan tersebut bulan haram adalah kerana perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan di dalam bulan itu, hukuman ataupun siksaan azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat. Lebih berat di dalam bulan tersebut berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala khususkan 4 bulan ini sebagai bulan haram dan dianggap bulan suci, dilarang padanya untuk melakukan maksiat. Kerana apa? Kerana dosanya akan jadi lebih besar. Amin ke tuan? Ke okey? Ketika saya dengar. Baik. Jadi dosanya akan jadi lebih besar. Maksudnya bukanlah kata time-time lain boleh buat maksiat selain daripada 4 bulan itu, tidak. Tapi 4 bulan ini digandakan lagi dosa-dosa yang dilakukan, hukuman dan azabnya besar. Dan disebutkan juga adalah menurut Al-Imam Al-Razi contohnya rahimahullah ta'ala, seperti mana besarnya hukuman yang Allah Ta'ala berikan pada 4 bulan ini pada orang-orang yang mengerjakan maksiat, begitu juga besarnya pahala diberikan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat dosa pun dapat ekstra, buat maksiat pun dapat ekstra dosa, buat baik, buat amal soleh pun dapat ekstra pahala di bulan Rajab. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita soroti kembali kalau kita tengok 3 bulan ini. Apakah sejarahnya dinamakan bulan-bulan ini dengan Rajab, dengan Sya'ban dan dengan Ramadan, yang mana daripada bulan ini lagi kita sudah memperbanyakkan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami. Pak Imam kalau baca doa tu makmum dia terkejut sikit. Kalau masuk mula-mula bulan Rajab, tiba-tiba baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana. Imam baca doa makan pula. Pasal dia barik lana, dia ingat doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW, dan kita pun sama start daripada bulan ini sudah mula membacakan doa ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kenapa dalam doa itu kita minta Allah berkati kita pada Rajab dan
Lepas tu dah sampai Syaban, sampaikan kami pula ke bulan Ramadan. Begitu ke doanya? Tidak. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab dan Sya'ban kita minta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan kita minta agar kita sampai, agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita boleh menjenguk pada Ramadan. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya adalah bulan Ramadan sebenarnya bulan yang sudah penuh dengan keberkatan. Siapa yang berjaya untuk menjenguk kepada Ramadan, itu adalah suatu keuntungan yang beliau akan dapati hanya saja apabila Allah muliakan dia dengan dipanjangkan umur, sempat dia jumpa dengan Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada Rajab, pada Syaban, ya Allah berkatilah kami. Dan bila kita sebut kepada Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan, ya Allah, agar kami boleh dapat keberkatan yang banyak yang dijanjikan dalam bulan tersebut. Tak payah disebut minta berkat dalam bulan Ramadan. Sebab bulan itu sendiri adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Dapat sampai pun kira untung. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang berada di bulan Rejab tapi tak sempat, maknanya sempat dia jumpa Rejab tapi tak sempat jumpa Ramadan, maka orang ini orang yang rugi. Rugi macam mana tuan-tuan? Saya dulu belajar Mesir. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita, pakcik-pakcik, makcik-makcik, keluarga kita daripada Malaysia datang ziarah. Dia nak pergi umrah, dia ambil package yang pergi ziarah Mesir sekali. Jadi ada datang ziarah. Bila datang ziarah tu, kadang-kadang ada yang ziarahnya sekejap je, 2 hari, 3 hari. Lepas tu terus ke Madinah. Ada yang lama, ambil package yang ziarah lama. Kalau yang ziarah kejap ni, kita kata mungkinlah banyak tempat dia tak cover, dia pergi lawat. Tapi katalah seminggu, kata dia duduk dekat Mesir seminggu sebelum pergi ke Saudi, sebelum pergi ke Madinah. Tapi duduk seminggu tu, kita tanya, ataupun orang-orang yang dia jumpa dekat waktu umrah di Madinah, tanya lagi, Haji sebelum ni transit ke mana? Saya ambil package pergi Mesir dulu, duduk seminggu. Oh, Haji pergi piramid tadi. Ada pergi lawat piramid? Tak sempat pergi ya. Orang kata, duduk Mesir seminggu tak tengok piramid, rugilah. Dia macam perkara utama yang ada pada Mesir. Dia ambil dari segi pelancongannya, dari segi keilmuannya, Al-Azhar lah. Pergi Mesir tak tengok Al-Azhar, daripada segi keilmuannya, rugilah. Tapi kalau pelancong tak dibawa pergi piramid, itu pelik. Jadi bila sampai ke Mekah, orang tanya, Haji pergi, duduk berapa lama di Mesir? Seminggu. Tak pergi tengok piramid? Tak pergi. Ya Allah, rugilah. Tak tengok benda tu lah orang nak tengok. Antara 7 benda ajaib di dunia. Jadi begitu kata para ulama. Orang yang berjaya masuk dalam Rejab tapi tak sempat dia jumpa Ramadan, orang ini orang yang rugi. Sebab apa? Keberkatan yang sangat banyak yang berada di dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita doa, balighna Ramadan. Ya Allah, sampai ke kami nak tawaran-tawaran yang ada di dalam itu, ya Allah. Tawaran-tawaran hebat yang ada di bulan Ramadan. Bukan tawaran sale shopping tu. Itu pun dia juga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rajab. Maksud Rajab pada segi bahasa adalah mengagungkan ataupun membesarkan. Di bulan ini sejarahnya masyarakat Arab di ketika itu menghormati kepada bulan tersebut. Antara perkara yang mereka lakukan adalah waktu bulan Rajab pintu Kaabah dibuka sebagai memuliakan kepada bulan Rajab. Di antaranya lagi, antara adat orang Arab di bulan Rajab adalah mereka akan sembelih anak unta yang pertama lahir daripada ibu. Bila ada bela anak unta, mana-mana bela unta, ibu unta, ada seekor lahir. Jadi anak tu akan disembelih sebagai apa? Sebagai korban. Ini budaya sebelum daripada datangnya Islam lagi. Begitu juga dalam bulan ini diharamkan peperangan, termasuklah suatu itu. Maka bulan Rajab adalah antara bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita nak cerita tentang
tentang kemuliaan bulan Rajab. Jadi kebanyakan orang berpuasa pada bulan Rajab sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis disebutkan tentang Nabi SAW. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahawa dilihat Nabi sangat banyak berpuasa pada bulan Rajab. Kalau Nabi puasa nampak macam Nabi tak buka-buka, kalau Nabi berbuka nampak macam Nabi tak puasa-puasa. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, sekarang ni dibincangkan oleh orang apakah hukum puasa Rajab. Ada yang kata tidak dibenarkan, ada yang kata bid'ah, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang kata tidak boleh untuk kita khususkan hanya kepada bulan Rajab untuk kita melaksanakan puasa Rajab. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, dalil umum yang mengatakan tentang kemuliaan bulan Rajab. Orang yang buat dosa, ekstra dosa, ekstra. Orang buat maksiat, ekstra dosa dia. Orang buat taat, ekstra pahala. Sepanjang-panjang bulan Rajab kita digalakkan untuk mempertingkatkan apa sahaja amalan. Bukan puasa saja sebenarnya. Perbanyakkan istighfar untuk kita memohon ampun. Dan sebenarnya hakikatnya bulan Rajab ni adalah bulan warm up. Bulan warm up. Ya. Nabi SAW sebelum sampai kepada bulan Ramadan 2 bulan warm up. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bulan Ramadan ibadah paling utama adalah puasa. Maka orang yang tak biasa puasa tiba-tiba masuk bulan Ramadan, atau yang hari pertama long lunch, yang masuk kerja pun duduk kerja dalam aircon je, pejabat. Tapi macam orang kerja buruh buat MRT, duduk dalam aircon, tapi tengah hari order pizza, makan dalam pejabat. Ini kat sini tak ada lah, orang sini bukan, orang tempat lain. Ada daripada kalangan sahabat-sahabat kami dulu, di pejabat-pejabat dia beritahu, dia ceritakan makan pizza dalam 20 pakat bulan puasa, bulan Ramadan. Duduk kerja dalam aircon, tapi lebihnya mengalahkan kepada orang yang tak puasa. Jadi macam mana caranya tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah SWT, tanpa yang orang lelaki minat bola, sama ada tengok bola atau main bola. Tapi saya dua-dua tak pergi. Tengok untuk apa minat, main kaki bangku. Tapi tak apalah, orang lelaki minat main bola. Tuan-tuan, main bola, kalau game dia tu 90 minit, separuh masa pertama, separuh masa kedua, dia main tu 90 minit je. Tuan-tuan agak dia praktis berapa lama? Bukan praktis, panggil apa? Training. Dia training untuk satu game 90 minit. Adakah sejam sebelum dia main game tu dia praktis, dia training? 90 minit punya game, 90 jam dia training, mungkin lebih, untuk berhadapan all out pada 90 minit. Takat yang main bola pun macam tu. Ini kan lagi puasa 30 hari Ramadan, nak berhadapan dengan merebut kepada tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup banyak, yang Allah janjikan ganjaran dalam tu, yang kita kena prepare, kena training kita punya tubuh badan, kena prepare kita punya jiwa untuk berhadapan dengan 30 hari kita nak rebut yang belum tentu dapat. Sebab kita tak ada siapa pun yang boleh jamin umur kita. Saya yang tengah bercakap, mungkin seminit saya pun tak boleh jamin saya boleh kekal duduk di sini 10 minit, 1 minit, 1 saat pun saya tak boleh jamin. Itu juga tuan-tuan, tak tahu dapat ke tidak Ramadan. Tapi untuk kita bersedia 2 bulan lagi nak masuk kepada Ramadan, nak puasa, apa nak buat? Training lah. Jadi Nabi SAW berpuasa start daripada bulan Rajab. Nabi berpuasa, tapi bukan sepenuh-penuh bulan. Begitu juga dalam bulan Syaban. 2 bulan ini bulan warm up.
Jadi sebenarnya ibadah puasa digalakkan seperti mana juga bulan lain. Cuma kita ambil daripada dalil umum tadi, hak bulan Rejab ganda pahala. Hak ganda pahala kita tepuhlah apa sahaja amalan. Kalau bukan puasa pun, sedekahnya, baca Qurannya, solatnya, apa sahaja, perbanyakkan istighfarnya, zikirnya, perbanyakkan termasuk dalam diganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketaatan yang kita buat. Maka di sana tak menjadi masalah. Sebahagian ulama pula menyebutkan, bila disebutkan bulan yang di offer dengan tawaran yang hebat, digandakan pahala ketaatan, maka para ulama memikirkan macam mana cara kita nak dapatkan maksimum pahala. Apa amal ibadah yang ada, tuan-tuan? Solat. Berapa ribu rakaat tuan-tuan boleh buat sehari? Solat boleh. Hak semayang rawatib pun pening. Kadang-kadang dalam gambut, bangun kita terus bilik pun tak sempat. Bangun terus nak buat semayang ba'iyah qabliyah pun kadang-kadang tak sempat. Nak jaga betul-betul ba'iyah qabliyah. Duha 8 rakaat boleh jaga setiap hari. 8 belum tentu, 2 pun tenggelam tidur. Katalah maksimum kita boleh buat tambahan solat sunat sehari 10 rakaat atau 12 rakaat atau 50 rakaat. 50 rakaat berapa minit sangat tuan-tuan ambil kalau dalam masa sehari? Semayang pun ambil orang takkan boleh semayang sepanjang-panjang hari. Daripada pagi sampai ke petang dia semayang kerja dia. Tak ada. Melainkan orang-orang yang wali-wali Allah SWT. Begitu juga, apa lagi amal ibadah lain? Baca Quran. Menghadap daripada pagi iktikaf dalam masjid, baca Quran. Start daripada subuh sampai maghrib sampai malam. Sambung lagi. Ada orang boleh buat. Boleh khatam sehari tuan-tuan kalau macam tu. Sebab apa? Satu juzuk, orang paling cepat buat setengah jam. Satu juzuk setengah jam boleh habis. Jadi kalau sejam boleh dapat 20 juzuk. 30 juzuk 15 jam, tak sampai sehari boleh habis. Tapi ada orang boleh buat, tak larang. Tambah lagi baca Quran ni, time mengaji je mengantuk. Time mengantuk je mengaji. Ada orang kata kalau tak boleh nak tidur, baca Quran mesti tidur sebab mengantuk. Sebab apa? Syaitan tak suka. Bila benda syaitan tak suka ni, dia akan bagi untuk kita tinggalkan benda tu. Contoh pasal lah, kalau dengar kuliah, dengar ceramah, atau paling sedap boleh tidur. Paling sedap tidur, duduk dalam cara pun bersila ke, menyandar ke, duduk tegak ke, duduk macam mana ke. Hak dalam masjid, time dengar kuliah, tak kira dalam masjid ada aircon ke, masjid tak ada aircon ke, paling sedap tidur. Saya bercakap, saya tak tidur lah. Kalau saya tidur depan tengah, saya tidur lah. Sebab apa? Tuan-tuan, sebab syaitan tak suka. Itu je. Bila dia tak suka, dia buat macam-macam. Dia bisikkan kat telinga kita. Ayah dengar ustaz tu tak payahlah. Pertama dia duduk rumah lagi, dia bisik. Tak payah pergi masjid lah. Sepanjang kat rumah pun pahala dapat juga. Dia bisik dulu. Kita dah lawan dia lah. Pergi juga kita ke masjid. Menang lah. Tak putus asa ni. Lepas maghrib, dia sebut pula, saya memang kuliah lah, balik rumah lah. Antara maghrib isyak banyak lagi benda nak buat. Ada cerita ramah, boleh tengok sekejap. Berita-berita penting nak tengok. Balik sekejap lah, tak payah memang kuliah. Kita lawan lagi, duduk lagi kita dalam masjid. Menang lagi, buang kosong. Dah duduk tu tak puas hati lagi dia, bisik lagi dia. Kau ustaz ni dia bagi ceramah, yang penting kan dengar. Jadi mata tak payah buka, tak apa, tak tengok muka ustaz, tak apa, kau dengar jadilah. Dia bisikkan, tak apa, pejam tu, yang penting telinga dengar. Dia suruh pejam tu. Ya, dah pejam, sedap pejam, tak sedap. Sekali orang tanya apa benda ceramah tadi, apa ustaz cerita, balik orang rumah kita tak ikut.
balik dia tanya, Ustaz, apa nama abang? Apa benda Ustaz cerita ceramah tadi? Entahlah abang tengok, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu, Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Alas sekali. First, Assalamualaikum dengan Wallahu a'lam last. Hak tu dia abang faham. Yang lain tu, telinga abang mula-mula tu dengar, tapi mata pejam. Lain-lainnya hilang fokus. Jadi akhirnya dibisikkan. Lepas tu dia cakap, apa kau tak dengar ke ada hadis tidur di majlis ilmu lebih baik daripada kau tidur di rumah? Dia bagi tipu daya syaitan. Dia memang takkan pernah berputus asa. Tapi tak apalah, memang betul pun. Tuan-tuan duduk di majlis ilmu tidur lebih baik lagi daripada tuan-tuan tidur kat rumah. Sebab dalam masjid kita iktikaf, kita buat apa pun pahala. Buat apa pun pahala. Duduk saja, tak ada buat apa, tak zikir, tak baca Quran, tak apa, duduk tengok kerawang-kerawang masjid. Tapi niat iktikaf pahala. Tapi kalau tak tidur lagi banyaklah pahala dia. Memang tidur di masjid lebih baik daripada tidur di rumah. Tapi tak tidur di masjid lebih baik daripada tidur di masjid. Tuan-tuan ada poin dalam firman Allah SWT. Kita sebutkan tadi, nak cari satu amalan yang pahala dia straight terusan. Kita solat habis-habis 2 rakaat atau 4 rakaat 5 minit. 5 minit tu lama sebenarnya. Kalau kena macam imam tadi baca, boleh tahan setengah jam. Kita boleh semayang rakaat dia sedap baca. Tapi kalau semayang sendiri, tak ada. 2 minit mungkin, 3 minit mungkin sekali semayang. Kena pula nanti bulan Ramadan ni. Tuan-tuan tengoklah masjid mana yang paling penuh sekali. Masjid yang imam dia baca Fatihah one shot. Fatihah one shot. Tak kira buat 20 rakaat, boleh 20 rakaat, tapi Fatihah dia one shot. Lepas tu AJK masjid pun pesan, Ustaz, 1 rakaat jangan lebih dari 2 ayat. 1 rakaat jangan lebih 2 ayat. Jadi baca pula ayat surah pendek-pendek kan, pakai As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Allahu akbar. 2 ayat habis 8:45 lebih terawih. Yang paling laku adalah Fatihah 1 tarawih tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katalah semayang yang macam tu, berapa minit sangat semayang kita dapat. Kita dapat pahala semayang tuan-tuan, masa kita semayang tu. Kalau 5 minit kita semayang, sepanjang 5 minit kita semayang, pahala semayang. Habis kita semayang, kita tak buat, tak bangun untuk semayang yang berikutnya. Tuan-tuan dan kakak, duduk saja pahala. Duduk dalam masjid, pahala iktikaf, bukan pahala semayang. Kita duduk zikir lepas semayang, itu pahala zikir, bukan pahala semayang. Semayang punya pahala 5 minit. Kita baca Quran tadi, sepanjang-panjang kita baca Quran, 1 huruf Allah ganjarkan 10 hasanah. Maknanya banyak ganjaran baca Quran, banyak. Tapi berapa lama tuan-tuan tahan baca? Setengah jam, antara setengah jam lepas seminggu. Time setengah jam, sepanjang setengah jam dia pahalanya. Tuan-tuan bangun dia tutup dia Quran, sadaqallahul azim. Tutup dia Quran. Tuan-tuan bangun, buka komik pula, Naruto. Tak ada pahala itu. Habis pahala Quran tu, habis setengah jam lagi kita baca. Zikir sama juga, berapa puluh ribu zikir tuan-tuan boleh baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas semayang 33 pun, kalau imam terlajak sikit baca daripada 33, 35 dia baca, ada Ustaz, saya kira terlajak Ustaz, lebih dulu. Zikir berapa puluh ribu kita boleh buat zikir. Sepanjang kita berzikir, pahala. Tapi lepas kita selesai daripada berzikir, habis pahala zikir tu. Jadi ulama fikir, apa amalan yang sepanjang-panjang hari kita boleh dapat pahala tanpa buat apa-apa
apa? Puasa lah tuan-tuan. Puasa start daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Lepas sembahyang subuh, tuan-tuan tidur sampai nak dekat-dekat pukul baru bangun. Pahala. Tak buat apa, tidur sepanjang hari, pahala. Itu Ustaz mana sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Tidur daripada lepas subuh sampai maghrib tu. Kalau tidur kan rufi'atil aqlam, pen diangkat, malaikat tak catat sebagai dosa. Memang tidur subuh lah dengan syarat dia. Bukan dia nak dekat-dekat jam tu dia jeling-jeling sikit, sambung tidur lagi. Dah masuk waktu dia jeling lagi, tambah sikit 5 minit. Tu tak isi lah. Memang tidur subuh. Ini tuan-tuan memang pernah berlaku pengalaman saya lah. Duduk musim sejuk, kita tak biasa. Sini tak ada musim sejuk. Di kat Mesir duduk musim sejuk. Musim sejuk dia sejuk gila lah. Dah sejuk gila lah. Jadi orang gila saya. Makan dalam naik server. Musim sejuk memang naik server. 6 kali 7 kali sehari makan. Makanan pula tak cepat basi. Itu lagi pula. Masak banyak. Dalam bilik dekat ruang tamu macam tiap ais. Tinggal itu je tak payah masuk ke situ. Jadi nanti 3 jam repeat lagi makan. Tu 2 jam lagi makan lagi. Makan banyak. Jadi ada sehari tu memang pengalaman nak bila tidur. Bilik pula dia punya bilik tingkap tu kalau tutup siang dengan malam tak ada beza. Siang dengan malam tak ada beza. Jadi tidur pukul 10. Bangun tengok jam pukul 10 juga. Gelap. Tengok dekat handphone, tarikh tu dah bukan jam. Berapa sehari semalam jadi. Sehari semalam, tarikh dah bukan jam. Tanya kat kawan, weh, pasal apa tak tidur aku? Aku tengok bilik hang kunci punya hang tidur orang lain. Jadi perkara tu berlaku. Haknya tu berdosa lah. Tak berdosa lah. Sebab memang tak sedar langsung. Tapi kena qada. Tak berdosa tapi kena qada. Qada cerita lain, dosa cerita lain. Jadi para ulama meletakkan hak ibadah yang paling sesuai dibuat untuk dapatkan meraih yang Allah kata ganjaran yang berterusan, yang di bulan Rajab dijanjikan dilipat gandakan. Maka para ulama mengatakan yang paling sesuai puasa lah. Sebab puasa dengan amalan lain berbeza tuan-tuan. Puasa Allah sebut apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ni untuk aku dan aku sendiri yang akan berikan ganjaran kepada dia. Dan tu amalan lain tuan-tuan bukan Allah yang bagi ganjaran. Allah juga bagi ganjaran. Tapi kenapa Allah sebut puasa ni lain? Puasa ni memang untuk aku dan